Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizaldin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 19 Oktober 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan Menteri-Menteri Perikatan Nasional PN sudah lama dipecat daripada Kabinet sekiranya beliau benar-benar serius untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, ujar beliau, kesemua 12 Menteri PN itu sehingga kini masih berada di dalam Kabinet serta masih memegang jawatan masing-masing. Secara berseluruh juga Ismail Sabri memaklumkan kesemua mereka masih berada dalam kabinetnya sehinggalah Parlimen dibubarkan. Ismail Sabri menjawab kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad yang berkata belum terlambat untuk Perdana Menteri memecat anggota Kabinet sementaranya seperti yang dibangkitkan sebelum ini. Abdul Latif yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata penggunaan ayat seperti pecat menteri tidak sepatutnya digunakan Ismail Sabri dalam program politik walaupun ia hanya gurauan atau sinikal. Kenyataan Abdul Latif itu merujuk ucapan Ismail Sabri Isnin lalu yang mana beliau boleh saja memecat 12 Menteri PN yang menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong berhubung isu pembubaran Parlimen. Perikatan Nasional PN Perlis telah memuktamadkan pembahagian kerusi membabitkan PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Pembahagian tersebut menyaksikan PAS bakal bertanding di 9 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan 2 Parlimen, manakala Bersatu 6 DUN serta 1 Parlimen. Pengerusi PN Negeri Muhammad Syukri Ramli berkata PAS akan meletak calon di Parlimen Arau dan Padang Besar. Kata Pesuruhjaya PAS Negeri itu, kerusi DUN yang bakal ditandingi parti itu membabitkan Simpang 4 Santan, Mata Air, Sena, Cuping, Besri, Bintong selain mengekalkan DUN Guar Sanji dan Sanlang. Ujarnya Bersatu pula bakal bertanding di Parlimen Kangar serta membabitkan kerusi DUN Kuala Perlis, Kayang, Titi Tinggi, Indera Kayangan, Pauh dan Tambun Tulang. Tambahnya, PAS komited mempertahankan kerusi DUN Guar Sanji dan Sanglang selain yakin menang di beberapa kerusi lain. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tidak menerima laporan mengenai seorang individu yang mendakwa sebagai cicit Nabi yang juga dikatakan terbabit dalam penipuan wang dan nasab bagi membolehkan tindakan diambil. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad juga menegaskan JAKIM juga tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengambil tindakan kerana ia tertakluk kepada negeri masing-masing. Netizen dikejutkan dengan dakwaan kononnya seorang lelaki dari Maghribi yang hadir ke negara ini baru-baru ini terbabit penipuan wang dan nasab di negara asalnya. Ketika di Malaysia, lelaki itu dikatakan mengikuti beberapa siri jelajah ke beberapa lokasi sebelum pulang ke Maghribi beberapa hari lalu. Bagaimanapun, kehadirannya ke Kedah, Terengganu, Melaka dan Kelantan dihalang disebabkan beberapa isu tertentu. Idris menasihatkan umat Islam supaya tidak bersusah payah untuk mencari dan menjejaki silsilah Rasulullah selain berharap menuntut ilmu agama di tempat yang diyakini. Guru Matematik sensasi berikutan dakwaan kelemahan sistem pendidikan negara Muhammad Fadli Muhammad Saleh menggesa kerajaan baru selepas pilihan raya umum PRU 15 membenarkan penjawat awam untuk memberi pandangan berhubung pelbagai dasar kerajaan. Beliau yang lebih dikenali sebagai Cikgu Fadli membuat gesaan itu selepas didapati tidak bersalah dan dibebaskan daripada tindakan tata tertib kerana mengkritik beberapa dasar Kementerian Pendidikan termasuk silibus persekolahan. Melalui siaran langsung di sebuah platform media sosial semalam, beliau juga berkongsi keputusan Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Pendidikan yang memutuskan dirinya tidak bersalah. Muhammad Fadli yang mengajar di sebuah sekolah di Gombak mendakwa dia berdepan tindakan dibuang kerja atau diturunkan pangkat kerana mengkritik dasar pendidikan negara yang menurutnya terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pelajar.
Dia turut membangkitkan isu murid terlalu ramai di dalam kelas, subjek pembelajaran yang banyak serta isu beg berat. கீதா என்னம்மா இது கூட தெரியாதா? எத்தனை தடவை தான் நான் சொல்லி கொடுப்பேன்? லேட்டாலாம் Seorang wanita bergelar datuk dan seorang penjawat awam direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung dokumen palsu. Perintah reman sehingga 21 Oktober itu dikeluarkan Magistrate Nabihah Muhammad Noor bagi membantu siasatan mengemukakan dokumen palsu Surat Pengesahan Penggunaan Darjah Kebesaran Negeri Melaka. Kesalahan ini dilakukan di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kedua-dua tertuduh yang masing-masing berusia dalam lingkungan 30-an dan 40-an tiba di perkarangan mahkamah pukul 9.16 pagi. Jurucakap SPRM berkata suspek ditahan selepas dipercayai mengemukakan satu dokumen yang mengandungi butir matan palsu iaitu Surat Pengesahan Penggunaan Darjah Kebesaran Negeri Melaka kepada Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka. Dokumen itu adalah bagi mendaftarkan dirinya sebagai ahli majlis tersebut. Pengarah SPRM Melaka Muhammad Syaril Cik Saad ketika dihubungi mengesahkan penahanan reman tersebut dan siasatan lanjut sedang dilakukan. Serik berdepan kemusnahan harta benda akibat banjir setiap kali musim tengkujuh memaksa bekas pemandu lori A. Bakar Cik Ahmad mencipta inovasi unik rumah terapung. Katanya idea tersebut timbul selepas dia dan isteri Fatimah Saleh mendapati rumah mereka semakin usang dan sentiasa ditenggelami banjir setiap tahun. A. Bakar, 67 tahun berkata dia kemudiannya mendapat idea untuk membina rumah terapung itu selepas kejayaan membina reban ayam terapung sebelum ini. Jelasnya rumah terbabit diperbuat daripada kayu dan disokong dengan 69 biji tong plastik yang berfungsi sebagai pelampung apabila musim banjir. Tambahnya, berdasarkan pengalaman dan kajian, rumah mampu terapung pada ketinggian sehingga 5 meter apabila kawasannya dilanda banjir. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mendedahkan nombor plet DEN 8 merekodkan bidaan paling tinggi berjumlah RM98,888 sepanjang 5 hari. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Miswari Abdullah berkata, tempoh bidaan yang bermula 13 hingga 17 Oktober lalu turut menyaksikan plat DEN 6 dibida dengan harga RM71,000 dan DEN 3 dengan nilai RM68,889. Menurutnya, sepanjang tempoh itu, JPJ Negeri merekodkan kutipan sebanyak RM3.26 juta sekaligus melepasi sasaran iaitu RM2.6 juta. Muhammad Yusri berkata bagi siri nombor pendaftaran utama, harga minimum ditetapkan sebanyak RM20,000, nombor menarik RM3,000, nombor popular RM800 dan nombor biasa RM300. Katanya sepanjang tempoh pelaksanaan sistem JPJ e-Bid diperkenalkan bermula dengan siri DDP hingga DEM, JPJ Kelantan berjaya mengutip sebanyak RM147,112. Gara-gara menolak lamaran tunangnya untuk berkahwin, seorang wanita berusia 21 tahun dicekik sehingga mati. Dalam kejadian yang berlaku di bandar pantai Port Said, Mesir itu, Khalid Al-Said dibunuh di rumahnya. Pihak pendakwaan berkata wanita malang tersebut diserang oleh tunangnya sehari sebelum kejadian. Mangsa juga telah meletak jawatan bagi mengelak bertemu lelaki tersebut. Pembunuhan gadis berusia 21 tahun itu adalah kes keempat yang menjadi tajuk utama berkaitan pasangan yang bercinta dalam tempoh beberapa bulan di Mesir. Pada Ogos lalu, seorang wanita ditikam sebanyak 17 kali selepas menolak lamaran. Manakala pada September pula, seorang wanita berusia 19 tahun ditembak hanya kerana enggan meneruskan perkahwinan. Tak tergelap. Ramadhan.
Baiklah, bertemu kembali. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC bersedia untuk menjalinkan kerjasama dengan mana-mana pengantara dan penyedia teknologi kewangan fintech bagi meningkatkan kecekapan pasaran modal negara. Kerjasama berkenaan adalah bagi menggunakan teknologi kawal selia RegTech serta teknologi penyeliaan SubTech. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein berkata, Malaysia perlu meningkatkan usaha bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan sekaligus memerlukan pembiayaan teknologi lebih besar dan penyelesaian yang inovatif. Tambahnya, Malaysia juga perlu memberi fokus penting dalam usaha mengekalkan keyakinan para pelabur terhadap platform dalam talian dan akses pasaran. Timbalan Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Datuk Abdul Rashid Ghafur menjelaskan pendidikan kewangan amat relevan dalam era pasca pandemik dan perlu selari dengan perubahan pesat dalam masyarakat, teknologi dan ekonomi. Katanya ia harus diperluas untuk membantu golongan dalam sektor awam, industri kewangan, akademik dan perniagaan lebih memahami cara membantu pengguna membuat pilihan yang baik sekaligus mengelakkan pilihan yang buruk. Jelasnya, ia bukan sahaja termasuk keputusan untuk membeli produk tetapi juga dalam tindakan seharian seperti dalam tabiat pembelanjaan dan menabung. Ia juga harus merangkumi pemahaman bagaimana mengelak daripada melakukan kesilapan seperti terjerumus dalam penipuan pelaburan dan skim cepat kaya serta keselamatan perbankan. Malaysia meraih kemenangan kedua menewaskan Latvia 5-0 dalam saingan kumpulan A kejohanan badminton berpasukan campuran remaja dunia 2022 di Sepanyol semalam. Mata pertama diraih menerusi beregu campuran Choi Jian Seng dan Lai Tin Chen. Pemain perseorangan lelaki Justin Ho meraih kemenangan mudah untuk mata kedua diikuti perseorangan wanita Siti Nur Suhaini Azman yang menjubang mata ketiga. Gandingan Muhammad Fazrik Muhammad Razif dan Wong Win Sean turut meleburkan impian Latvia apabila pasangan ini menang dengan mata 21-1, 21-7. Kejayaan manis skuad remaja negara dilengkapkan dengan kemenangan beregu wanita Ong Zin Yi dan Carmen Ting. Sementara itu, Malaysia yang memulakan kempen dalam saingan kumpulan A menewaskan Sweden 5-0 pada Isnin lalu akan berdepan Indonesia hari ini bagi merebut tempat ke suku akhir. Mauricio Pochettino tidak berminat untuk mengambil alih tugas pengurus Aston Villa seandainya Steven Gerrard dipecat. Gerrard kini mengalami tekanan hebat selepas pasukannya mengalami kekalahan kelima dalam Liga Perdana Inggeris EPL. Menurut laporan media, jika Aston Villa terus kalah dalam aksi berikutnya, Gerrard mungkin disingkirkan. Sementara itu, dalam perkembangan sama, Pochettino dilaporkan tidak berminat dengan jawatan itu kerana dia juga sedang mengintai untuk kembali semula ke Tottenham untuk meneruskan kerjayanya. Menurut sumber, keutamaan bekas pengendali Paris Saint-Germain itu dilihat lebih terarah untuk kembali ke London Utara selepas dipecat oleh klub di Paris itu sebelum musim ini bermula. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 20 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizaldi Roslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.